Assalamualaikum, apa khabar semua? Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keberkatan pada hari ini. Sejak semalam kita lihat di sosial media panas tentang isu darurat dan sebagainya. Rata-rata mencari pandangan dan mencarikan penjelasan yang jelas tentang apa yang berlaku. Dan saya mengambil satu inisiatif hari ini untuk turun bertanya kepada barisan kepimpinan tentang apa sebab-sebab dan mengapa isu ini terjadi. Dan daripada pengamatan dan penjelasan yang telah diberikan, saya selaku pemimpin Budayawan Parti menjadikan satu tanggungjawab kepada saya untuk memberikan penjelasan secara santai kepada rakan-rakan untuk memahami situasi yang telah berlaku. Sebagaimana kita tahu, semalam dimaklumkan oleh Taqiyuddin, Menteri Undang-Undang mengatakan darurat telah tamat dan sebagainya. Dan rata-rata mengatakan kenapa ia tidak dimaklumkan awal dan sebagainya. Ia mendatangkan satu polemik perbezaan pendapat yang begitu hebat sejak malam tadi hingga hari ini. Tetapi apa yang boleh saya rungkaikan, apa yang boleh saya beri penjelasan? Mungkin penjelasan saya ini ada yang tidak puas hati, ada yang akan marah dan sebagainya. Tetapi sebagai pemimpin kita harus berani menyuarakan dan memberikan pandangan dan maklumat yang kita dapat kepada masyarakat agar mereka faham sama ada terima atau tidak terima itu perkara yang berbeza. Semana yang kita tahu, keputusan untuk menamatkan darurat ini berlaku pada 21 hari bulan. Dan keputusan itu dibuat dalam mesyuarat kabinet. Dan rata-rata tanya kenapa tak maklum awal dan sebagainya. Dan setelah saya mendapat penjelasan dan mendapatkan penerangan, ia mengatakan barisan menteri Kabinet khususnya yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dan Menteri-Menteri UMNO telah menyuarakan pandangan supaya darurat ini tidak diteruskan dalam keadaan situasi yang sedang kita lalui. Setelah beberapa perbincangan, orang cakap pertukaran pendapat, maklumat dan sebagainya dalam mesyuarat kabinet itu, akhirnya keputusan bersama mesyuarat kabinet tersebut bersetuju untuk tidak menambahkan lagi darurat dan menamatkan darurat pada tarikh yang telah kita tahu, iaitu pada 1 hari bulan 8 ataupun 1 hari bulan Ogos. Apabila keputusan itu dah telah dibuat dan sebagainya, barisan menteri-menteri mengatakan ianya wajar untuk dibentangkan dalam parlimen. Setelah dibentangkan dalam parlimen dan sebagainya, untuk dimaklumkan kepada ahli-ahli parlimen, ianya akan diangkat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan persetujuan Yang di-Pertuan Agong untuk maklum di mana kerajaan telah bersetuju untuk menamatkan darurat pada 1 hari bulan 8. Dan persoalan mengatakan kenapa tak bagi tahu awal, kenapa dan sebagainya, kena faham. Apabila seseorang itu diberikan mandat sebagai menteri kabinet, iaitu sebahagian daripada kerajaan, mereka rata-rata telah mengangkat sumpah untuk kerahsiaan. Dan apa saja keputusan yang telah dibuat dalam mesyuarat kabinet, ianya harus menjadi sebahagian daripada rahsia kerajaan sehingga keputusan rasmi disuarakan. Apabila secara rasmi diwawarkan, barulah ianya boleh diperbincangkan. Kalau kata selepas mesyuarat kabinet tersebut, ada di kalangan menteri-menteri yang mengeluarkan kenyataan sebelum keputusan rasmi, ini langgar pada orang cakap sumpah kerahsiaan jawatan. Ini orang cakap akan kena embargo. Jadi sebagai sebuah pemimpin yang pernah orang cakap duduk dalam sebuah struktur kerajaan dan sebagainya, ianya amat penting untuk tiap rahsia kerajaan ini harus kita jaga agar tidak ada yang menjadi persoalan. Dan inilah sebab-sebabnya kenapa maklumat tentang isu darurat ini tidak diwawarkan oleh barisan kepimpinan, sebab mereka telah berpegang kepada sumpah kerahsiaan kerajaan. Jadi inilah yang berlaku. Dan semalam apabila Datuk Seri Taqiyuddin telah mengeluarkan kenyataan mengatakan kabinet telah memutuskan untuk menamatkan darurat dalam Dewan Rakyat, ianya adalah satu maklumat ataupun penjelasan ataupun penerangan ataupun memaklumkan kepada ahli-ahli parlimen di mana
kerajaan telah mendengar suara dan naluri dan degupan jantung rakyat merasakan darurat ini tidak perlu diteruskan. Sebab itu semalam apabila kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Datuk Seri Taqiyuddin, di mana keputusan telah dibuat pada 21 hari bulan, ianya bukan menggambarkan 21 hari bulan itu tamat serta merta. Ia menggambarkan pada 21 hari bulan keputusan kabinet telah bersetuju untuk menamatkan darurat kita pada tarikh yang telah termaktub, iaitu pada 1 hari bulan 8, pada tidak lama lagi, beberapa minggu lagi akan tamat darurat ini. Tapi itulah sebahagian daripada penjelasan. Jadi pada rakan-rakan yang boleh terima atau tak terima penjelasan saya, wallahualam, saya selaku pemimpin muda dalam parti merasakan daripada kita terus berbalah, bergaduh dan sebagainya, ianya tidak akan menyelesaikan masalah utama. Masalah utama hari ini kita tahu, kita sedang diuji dengan pandemik COVID-19, kita sedang diuji dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Ini adalah masanya untuk kita semua ketepikan perbezaan dan memikirkan keutamaan rakyat jauh di hadapan. Cukup-cukuplah kita berbalah dan sebagainya. Saya dah banyak kali cakap, saya konsisten. Ini adalah masanya untuk semua parti-parti politik untuk ketepikan perbezaan, untuk sama-sama duduk, berbincang dan mencari jalan penyelesaian dalam keadaan kita sedang diuji dengan pandemik COVID-19. Kita tahu hari ini kes-kes makin meningkat. Kenapa meningkat? Kita tahu seluruh dunia kini menghadapi masalah sama dengan berbagai varian-varian yang baru, dan seperti mana video sebelum ini saya dah nyatakan, pihak kerajaan akan membuat orang cakap mass checking, saringan besar-besaran di seluruh negara, terutama di kawasan PKPB, kawasan zon merah. Mereka akan buat mass screening secara besar-besaran. Apabila melakukan mass screening secara besar-besaran, inilah yang berlaku. Tetapi saya hanya memberi penjelasan. Tetapi yang utama hari ini, ada juga yang perlu ada penambahbaikan dalam kerajaan kita, terutama daripada segi penutupan kilang-kilang dan industri yang dilihat sebahagian daripada punca kenaikan pandemik COVID-19 ini. Jadi kita sebagai rakyat, kita kena suarakan pandangan, cadangan, kritikan dan sebagainya. Dan rata-rata saya mohon kepada barisan kepimpinan negara untuk mendengar suara hati rakyat. Tapi bagi saya, daripada kita berbalah mencari kesilapan, ini bukan masanya. Ini adalah masanya untuk kita semua duduk mencari jalan penyelesaian bagaimana untuk kita lalui ujian pandemik COVID-19 yang sedang diuji oleh Allah SWT dalam dunia, terutama dalam negara kita. Dan saya dapat maklumat dan kita tahu penjelasan dalam parlimen sebelum ini, ramai yang tidak puas hati dengan program vaksinasi negara. Dan akhir-akhir ini kita dapati program vaksin negara ini telah berjaya, malah telah melebihi dan juga telah orang cakap mencapai lebih baik daripada negara-negara jiran kita. Ini orang cakap penambahbaikan untuk rakyat. Dan juga saya mohon kepada barisan kepimpinan negara untuk renung-renungkan tentang isu Aisinar, tentang isu moratorium dan sebagainya, kurangkan birokrasi dan sebagainya. Dan saya lihat ramai yang bercerita tentang isu pendidikan yang dikatakan, yang dibangkitkan, bagaimana nak selesaikan isu tablet dan sebagainya. Saya nak bagi tahu mudah je kepada kerajaan, gunakan kuasa anda, gunakan kepentingan. Ada kalanya tidak memerlukan dana kerajaan. Kalau menteri tak faham macam mana, sila hubungi saya bagi tahu secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepada Menteri Pendidikan, pergilah jumpa telco company di dalam negara kita, minta mereka menyumbangkan secara CSR tablet-tablet ini kepada seluruh rakyat Malaysia yang terkesan, terutama golongan B40 ke bawah. Kalau mereka sumbangkan tablet ini, sudah tentu menjimatkan dana-dana awam. Mereka merupakan sebahagian pada program CSR daripada Maxis, daripada Celcom, daripada U-Mobile, daripada Digi, daripada TuneTalk dan sebagainya. Mereka boleh menyumbangkan tablet kepada golongan B40. Tak perlu guna dana kerajaan. Ini pandangan saya selaku pemimpin kerdil dalam Parti UMNO. Akhir sekali, kita cari jalan penyelesaian. Jangan kita komplain tapi tidak ada cadangan. Jadi kalau nak cadangan lagi, bagaimana nak kita selesaikan masalah, kita duduk, kita bincang. Tadi itu program
tablet, saya secara peribadi menyatakan ini masa kerajaan untuk minta tablet daripada syarikat-syarikat telco gergasi sebahagian daripada program CSR mereka. Apapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Sabar. Peace.